Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Pada video kali ini kita akan buat ulang kaji bab 8 iaitu unsur dan bahan bagi sains tingkatan 4 KSSM. Kita punya SK pada video kali ini ialah 8.1 iaitu asas jirim. Standard pembelajaran untuk tajuk ini ada dua iaitu 8.11 menerangkan dengan contoh bahan atom, bahan molekul dan bahan ion. 8.12 menjelaskan kewujud dan unsur dalam pelbagai bentuk. Jom jana idea ya anak-anak. Okey, kenal pasti jenis zarah yang terdapat di dalam video di bawah. Okey, kita boleh lihat belon ini menerbangkan rumah. Okey. Apakah yang terdapat, zarah apa yang terdapat dalam belon? Okey. Dalam belon kita mengandungi atom helium. Okey. Dan terbang, kalau kita tengok rumah ini, belon ini menerbangkannya ke udara. Okey, menerbangkan rumah ke udara. Jadi di udara, okey, wujudnya dalam bentuk molekul. Molekul udara. Dan dalam gambar ini juga kita akan nampak, kita lihat iaitu percikan, okey, percikan jus limau di mana jus ini terhasil dalam bentuk zarah ion iaitu terdiri daripada ion hidrogen. Okey. Jadi di sini ada 3 jenis zarah yang perlu kita fahamlah dalam tajuk ini iaitu atom, molekul dan juga ion. Asas jirim. 3 jenis zarah yang membina jirim. Okey. Yang pertama ialah atom. Di sini kita ada gambar video. Okey, ada video atom emas aurum. Okey, seterusnya gambar yang kedua ni adalah air. Okey, terdiri daripada molekul air. Molekul hidroksida. Dan seterusnya video yang ketiga ini menunjukkan ion. Okey. Di mana kita dapat dua jenis ion iaitu ion yang bercas positif dan ion yang bercas negatif. Apakah jirim? Okey. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit. 3 jenis zarah yang membina jirim ialah dalam bentuk atom, molekul dan juga ion. Okey. Jadi apakah atom? Atom ialah zarah yang paling kecil di dalam sesuatu unsur. Atom ialah unit asas, okey, dalam unsur. Apakah itu molekul? Molekul ialah gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Molekul boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama ataupun atom yang berbeza. Seterusnya, ion. Ion ialah zarah-zarah yang bercas sama ada positif atau negatif. Ion terbentuk apabila suatu unsur itu menderma atau menerima elektron. Boleh faham ya? Okey. Kita masih lagi melihat struktur atom. Apakah atom? Atom terdiri daripada zarah subatom iaitu proton, neutron dan elektron. Okey, gambar ini menunjukkan cas positif dikenali sebagai proton, cas negatif dikenali sebagai elektron dan tiada cas dikenali sebagai neutron. Okey. Neutron dan juga proton berada di dalam nukleus sesuatu unsur, manakala elektron berada di petala terluar sesuatu unsur. Okey. Gambar video ini menunjukkan warna kuning itu adalah cas positif, biru adalah neutron dan warna merah ini adalah cas negatif yang berada di petala terluar.
Okey, seterusnya kita tengok apakah pula bahan atom. Okey, bahan atom ialah bahan yang mengandungi zarah atom sahaja. Okey, semua unsur logam dan gas nadir terdiri daripada atom. Atom-atom di dalam logam disusun secara rapat dan teratur, manakala susunan atom di dalam gas adalah berjauhan dan tidak teratur. Gambar ini menunjukkan atom auren iaitu emas. Okey, Raja 81 menunjukkan bahan atom iaitu atom emas daripada terbentuk dalam logam emas. Kita ada atom helium dalam belong berisi gas helium. Okey. Jadi contoh bahan atom seperti zinc, magnesium, plumber merupakan unsur logam. Dalam bentuk gas pula, helium, gas neon dan juga gas argon. Okey, seterusnya kita tengok apakah pula molekul. Okey, molekul ialah zarah neutral yang diperbuat daripada dua atau lebih atom. Contoh di sini kita ada molekul oksigen, molekul sulfur, molekul karbon dioksida, molekul glukosa dan juga molekul air. Okey, apakah bahan molekul? Bahan ini mengandungi zarah molekul yang merupakan gabungan dua atau lebih atom yang berikat secara kimia sama ada daripada atom yang sama seperti oksigen, hidrogen atau atom yang berbeza di sini seperti gas metana CH4 dan juga seperti air H2O. Kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Tindak balas antara bukan logam akan membentuk sebatian. Okey. Secara semula jadilah yang akan membentuk molekul. Okey, sini adalah contoh. Gambar ini menunjukkan ada tangki oksigen di mana dalam tangki oksigen itu ada molekul oksigen. Dan air laut ni merupakan terdiri daripada molekul air. Contoh bahan molekul ialah unsur bukan logam kebanyakan adalah molekul. Tindak balas antara unsur bukan logam dengan unsur bukan logam yang lain akan membentuk sebatian molekul. Contoh oksigen dan juga hidrogen. Begitu juga dengan gas nitrogen di mana ketiga-tiga ini terdiri daripada atom-atom yang sama. Manakala contoh lain seperti karbon dioksida dan sulfur dioksida terdiri daripada atom-atom yang berbeza. Okey, apakah pula ion? Okey, anak-anak boleh lihat video ini. Kita ada dua jenis ion iaitu natrium dan juga fluorine. Okey, natrium adalah mempunyai ion bercas positif manakala fluorine mempunyai ion yang bercas negatif. Okey, apabila bergabung di mana natrium mendermakan satu atom satu proton kepada fluorine. Okey, dan berikat secara satu tindak balas lah antara natrium dan juga fluorine. Logam dengan bukan logam. Jadilah satu ikatan lah di mana akan membentuk unsur natrium fluorida. Okey, ini pula ialah bahan ion. Apakah bahan ion? Bahan ion terbentuk daripada tindak balas antara unsur logam dengan unsur bukan logam. Contoh di sini natrium klorida. Okey, natrium positif, klorida negatif. Bahan ini mengandungi ion positif dan ion negatif. Contoh bahan ion ialah natrium klorida dan juga plumbon 2 bromida. Okey, jom uji minda. Berikan 3 jenis zarah yang membina sesuatu bahan. Jadi, 3 jenis zarah di situ ialah atom, molekul dan juga ion. Kena pasti maklumat berikut kepada jenis zarah yang betul. Zarah-zarah yang bercas sama ada positif atau ada negatif dikenali sebagai ion.
Gabungan dua atau lebih atom secara kimia dikenali sebagai molekul. Zarah yang paling kecil di dalam suatu unsur dikenali sebagai atom. Zarah apakah yang mempunyai ciri-ciri berikut? Ciri yang pertama ialah unit paling asal dalam unsur, iaitu atom. Gabungan dua atau lebih atom secara kimia, kita panggil molekul. Zarah-zarah yang bercas sama atau positif atau negatif dikenali sebagai ion. Soalan yang keempat, bahan manakah terdiri daripada ion? Gula, garam, helium atau oksigen? Jadi jawapannya adalah garam. Soalan yang kelima, bahan manakah terdiri daripada atom sahaja? Gula, garam, helium atau oksigen? Jadi jawapannya adalah gas helium. Soalan yang keenam, bahan manakah terdiri daripada molekul? A. Ferrum, B. Garam, C. Helium dan D. Oksigen. Jadi jawapannya adalah gas oksigen. 7. Maklumat berikut merujuk kepada bahan X. Tindak balas antara unsur logam dengan unsur bukan logam mengandungi ion positif dan ion negatif. Apakah contoh bagi bahan X? A. Gula, B. Garam, C. Helium dan D. Oksigen. Jadi jawapannya adalah garam. Okey, seterusnya kita tengok SP yang kedua iaitu 8.12 menjelaskan kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Unsur boleh wujud dalam bentuk atom, molekul atau ion. Di sini kita ada helium iaitu sejenis gas nadir yang terdiri daripada atom saja dalam bentuk gas. Seterusnya kita ada garam atau dikenali sebagai natrium klorida. Garam atau natrium klorida contoh bagi ion terdiri daripada ion natrium iaitu ion positif dan ion klorida iaitu ion negatif. Okey, seterusnya kita ada air. Air ialah contoh molekul iaitu gabungan atom berbeza antara hidrogen dan oksigen. H2O. Okey. Jadi kita ada helium atau molekul air dan juga ion natrium dalam garam. Kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Apakah unsur yang sama boleh wujud dalam bentuk berbeza? Ya, contohnya tukul besi berkarat ini mengandungi unsur feron di mana wujud dalam bentuk ion dalam sebatian karat. Tukul besi tidak berkarat pula. Terdapat unsur feron wujud dalam bentuk atom kepada tukul. Contoh seterusnya ialah hidrogen. Unsur hidrogen wujud dalam bentuk molekul di dalam udara. Okey. Manakala unsur hidrogen juga wujud dalam bentuk ion di dalam jus limau. Okey, seterusnya kita tengok perbandingan sifat fizikal bahan atom, bahan molekul dan juga bahan ion. Sifat fizik, keadaan fizikal pada suhu bilik bagi bahan atom adalah berpecar kecuali merkuri. Bahan molekul berpecar contohnya iodin dalam bentuk cecair, air dan gas contohnya gas oksigen. Bahan ion pula dalam bentuk berpecah iaitu garam. Susunan zarah bahan atom disusun sangat rapat dan teratur. Susunan zarah bahan molekul boleh rujuk sifat ciri bagi berpecah, cecair dan gas. Manakala susunan bahan ion disusun sangat rapat dan juga teratur. Sifat fizik seterusnya daya tarikan antara zarah bahan atom sangat kuat, daya tarikan bahan molekul lemah dan daya tarikan bahan ion sangat kuat. Takat lebur dan takat didih bahan atom adalah tinggi, manakala takat didih dan takat lebur bahan molekul adalah rendah dan takat lebur dan takat didih bahan ion juga tinggi. Kekondaksian elektrik bahan atom, semua logam dan karbon boleh mengalihkan arus elektrik. Kekondaksian elektrik bagi bahan molekul pula tidak boleh mengalihkan arus elektrik. Kekondaksian elektrik bagi bahan ion boleh mengalihkan arus elektrik di dalam keadaan leburan
dan larutan aqueousnya sahaja. Dan sifat fizik yang terakhir itu ketelarutan bahan atom tidak larut dalam air ataupun larut organik. Ketelarutan bahan molekul pula kebanyakannya tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut. Ketelarutan bahan ion kebanyakan larut dalam air tetapi tidak larut dalam pelarut organik. Okey, seterusnya jom uji minda. Soalan pengukuhan. Kelaskan bahan-bahan berikut kepada zarah yang membinanya sama ada atom, molekul atau ion. Yang pertama kita lihat kepingan besi. Besi adalah atom, ketulang ais adalah molekul, garam biasa adalah ion, ketulang gula ialah molekul, batu mama ialah ion, wayar kupron ialah atom, air kapur adalah ion, gas oksigen juga adalah molekul. Gas helium dalam bentuk molekul, karbon dioksida dalam bentuk molekul, helium dalam bentuk atom, dan platinum 2 bromida dalam bentuk ion. Soalan struktur, ranjang 1.1 menunjukkan dua susunan zarah bagi bahan P dan bahan Q. Apakah jenis zarah bagi bahan P dan jenis zarah bagi bahan Q? P adalah dalam bentuk molekul, manakala Q dalam bentuk ion. Nyatakan satu contoh bagi bahan P dan Q. Okay, contoh bahan P ialah air, gas hidrogen dan juga gas nitrogen. Manakala Q, garam, natrium klorida dan juga platinum 2 bromida. Ranjang 1.2 menunjukkan secawan jus limau yang dihidangkan ketika menikmati di tepi pantai. Berdasarkan ranjang 1.2, kenal pasti bahan P dan Q berdasarkan jenis zarah yang betul, kemudian labelkan pada kotak yang disediakan. Jadi yang pertama ni menunjukkan P iaitu molekul udara. Dan Q adalah jus oren. Nyatakan dua ciri-ciri bagi molekul dan nyatakan dua contoh. Molekul ialah gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Molekul terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama dan berbeza. B, ranjang 2 menunjukkan beberapa contoh bagi atom. Kita ada atom helium, argon, zinc dan juga magnesium. Kaji maklumat dalam ranjang 2 di atas dan bina konsep atom. Jawapan anda hendaklah berdasarkan aspek-aspek berikut. Nyatakan satu maklumat daripada ranjang 2. Helium, zinc, argon dan magnesium merupakan contoh bagi atom. Nyatakan dua ciri sepunya bagi atom. Atom ialah zarah yang paling kecil di dalam suatu unsur dan unit paling asas dalam unsur. Nyatakan contoh lain bagi atom. Contoh lain bagi atom ialah magnesium, platinum dan juga barium. Nyatakan bukan contoh bagi atom. Gas oksigen, gas hidrogen, air dan natrium klorida. Hubung kaitkan ciri sepunya dan dinyatakan untuk membina konsep sebenar bagi atom. Atom ialah zarah yang paling kecil dari satu unsur, unit dan unit paling asal dalam unsur. Itu sahaja untuk perkongsian kali ini. Jumpa lagi. Bye. Terima kasih.